Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul lagi untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Kita sambung. Kita sambung pada ibarat wal hikmatu. Wal hikmatu. Di situ kan? Wal hikmatu. Sebelum tu berpuasa pada 9 Muharram, sebabnya semalam kita belajar berpuasa pada 8 Zulhijjah. Ingat tak? Sebab berpuasa pada 8 Zulhijjah ada dua jihah. Ada dua sebab ataupun ada dua jihah. Satu, disunatkan berpuasa pada 8 Zulhijjah ihtiyat, kerana ihtiyat. Itu jihad yang pertama. Yang kedua, disunatkan berpuasa pada 8 Zulhijjah kerana ia termasuk dalam 10 hari awal bulan Muharram. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maknanya ada dua jihad. Sekarang ni berpuasa pada 9 Muharram. Berpuasa pada 9 Muharram, kalau berpuasa pada 8
Zulhijjah ihtiyat, dan juga kerana dia termasuk daripada 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Berpuasa pada 9 Muharram sebabnya ialah hadis. Ada hadis. Semalam kita dah baca dah. Walaupun Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada 9 Muharram, tetapi Nabi berazam untuk melakukannya, maka sabitlah daripadanya sunat berpuasa pada 9 Muharram, iaitu yang disebut sebagai Tasu'ah. Seperti mana hadis Nabi SAW yang berbunyi, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau aku masih hidup, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Ada sebahagian yang memahami hadis ini, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Contohnya Abdullah bin Abbas memahami bahawasanya maksud hadis ini, Nabi SAW bermaksud, kalau aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram, tidak pada 10 Muharram. Nampak tak? Hadis ni, la in baqitu ila qabilin, hadrat Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memahami dengan makna, kalau aku hidup sehingga tahun depan, aku akan menggantikan puasa 10 Muharram dengan 9 Muharram. Maknanya 10 tu tak puasa. Namun pemahaman ini dhaif, kerana ada riwayat-riwayat yang sarih menyebut secara jelas maksud la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, maksudnya aku akan tambah di samping berpuasa 10 Muharram, aku akan tambah dengan 9 Muharram. Okey? Kemudian dinyatakan juga bahawasanya sebab berpuasa pada 9 ialah ihtiyat. Sebab berpuasa pada 9 adalah ihtiyat. Mana itu dah sebab kedua. Sebab yang kedua. Okey, kita baca. Sebab dalam i'anah pun sebut. Maknanya kita dah boleh sebut. Satu, sebab berpuasa hadis. Yang kedua, sebab berpuasa ihtiyat. Yang ketiga, sebab berpuasa mukhalafatul Yahud. Tiga sebab. Tiga sebab. Kita tengok pada ibarat Fathul Mu'in wal hikmatu. Tengok pada ibarat tu. Wal hikmatu. Jadi wal hikmatu ini tentang apakah hikmah berpuasa pada 9. Wal hikmatu mukhalafatul
mukhalafatul Yahud. Untuk buat sesuatu yang bertentangan dengan orang Yahudi. Bertentangan dengan orang Yahudi. Jadi maknanya ada 9. Puasa pada Tasu'a ini ada tiga sebab. Hadis, kemudian ihtiyat, dan yang ketiga mukhalafatul Yahud. Wa min thammah. Wa min thammah. Wa min thammah apa maksudnya? Wa min ajli annal hikmatah. Dan oleh kerana itu, oleh kerana antara hikmahnya adalah untuk mukhalafatul Yahud, sunnah liman lam yasumhu saumul hadi ashar. Saumul hadi ashar. Berpuasa pada 11 Muharram. Bal wa in samahu. Bahkan walaupun dia berpuasa pada hari yang ke-9, tetap disunatkan untuk dia berpuasa pada apa? Untuk dia berpuasa pada 11. Okey, gini. Dia gini. Kenapa ada perkataan bal tu? Bal wa in samahu. Kenapa? Dia sebab dia bal wa in samahu tu, apa sebab dia? Bal tu ada isyarat tu. Maksudnya dia kata walaupun seorang itu dia berpuasa pada 9 dan 10, tetap dia disunatkan untuk berpuasa pada 11. Bal wa in samahu. Sebab apa? Jadi bal wa in samahu itu adalah isyarat untuk rad pandangan yang mengatakan kita hanya akan puasa pada 11. Kita hanya akan puasa pada 11 sekiranya kita tak puasa pada 9. Maka bal wa in samahu. Nampak? Bal wa in samahu ini nak memberi isyarat walaupun orang itu dia berpuasa pada 9, tetap disunatkan puasa pada 11. Okey? Tetap disunatkan puasa pada 11. Itu rahsia dia. Sebab apa? Sebab apa bal wa in samahu? Sebab apa? Li khabarin fihi, kerana ada hadis. Kerana ada apa? Kerana ada hadis. Okey. Bal wa in samahu ni kalau kita nak sebutlah, dia sebenarnya rad kepada perkataan dalam kitab Raudah. Perkataan di dalam kitab Raudah. Di dalam kitab Raudah lafaznya begini. Raudah karangan Imam An-Nawawi, lafaznya begini. Yusannu saumut tasi'i ma'ahu fa illam yasumhu sunnal hadi ashar. Nampak? Tengok lafaz Raudah. Yusannu saumut tasi'i ma'ahu fa illam yasumhu sunnal hadi ashar. Kalau kita tengok zahir daripada ibarat kitab Raudatul Talibin, seolah-olah menggambarkan syarat nak puasa 11 ialah kalau tak puasa 9. Nampak? Kalau tidak puasa 11, kalau nak puasa 11, kena puasa apa? Kena puasa, kalau nak puasa 11, tak puasa 9. Itu syarat dia. Tak puasa
tak puasa 9. Ini dalam ibarat raudah. Cuma ulama ketika memahami ibarat raudah, mereka faham macam ni. Mereka faham ibarat raudah ini bukanlah sebenarnya mensyaratkan kalau nak puasa 11 hendaklah tidak puasa 9, bukan. Tetapi ibarat raudah ini untuk terangkan adnal kamal. Ia maknanya kita bukan dapat faham daripada ibarat raudah bahawasanya di sisi beliau nak puasa 11 kena tidak puasa 9. Bukan. Tetapi ibarat ini adalah merujuk kepada adnal kamal. Maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut berpuasa untuk Ashura ni dia ada 3 tahap. Pertama, kita puasa 10 sahaja. Yang kedua, tahap yang kedua, martabat yang kedua, kita berpuasa 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Martabat yang paling sempurna, kita berpuasa 9, 10, 11. Jadi dengan pemahaman ini, kita dapat menjamakkan dan kita tidak menghamalkan, menanggung perkataan raudah itu atas perkara yang dhaif. Faham tak? Jadi 3 martabat. 3 martabat, pertama 10 sahaja. Dan yang kedua 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Dan yang ketiga 9, 10 dan 11. Okey? Kemudian, okey. Kemudian ada satu poin lagi. Okey, sebab apa kita puasa 11? Sebab apa kita puasa 11? Jadi sebab kita puasa 11 ada 2 sebab. Ada 2 sebab. 3 lah, 3 sama macam 9. Ada 3 sebab. Pertama, hadisnya berbunyi, hadis ni riwayat Ahmad, sumu yauma Ashura wa khaliful yahud wa sumu yauman qablahu wa ba'dahu yauman. Nampak? Jadi maknanya kita kata puasa pada hari ke-11 pun dia juga 3 sebab. Hadis, mukhalafatul yahud, dan yang ketiga ihtiyat. Yang ketiga adalah ihtiyat. Okey? Habis. Bal wa in samahu li khabarin fihi. Hadisnya tadi dah baca dah. Sumu yauma Ashura wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Habis. Kemudian wa fil la ba'sa an yufridahu. Wa fil la ba'sa an yufridahu. Nampak tak? Di dalam kitab Syarah Raud Asnal Matalib memberi satu lagi sebab kenapa kita puasa pada 9. Apa dia sebabnya? Iaitu al-ihtirazu an ifradihi. Nampak? Al-ihtiraz an ifradihi. Dalam kitab Syarah Raud
maksudnya asnal matalib, memberi satu lagi sebab kenapa kita puasa pada 9. Al-ihtiraz an ifradi, supaya untuk mengelakkan daripada berpuasa hari ke-10 secara tunggal. Jadi perkataan itu seolah-olah menggambarkan makruh. Perkataan itu seolah-olah, sebab apa? Dia kata untuk mengelakkan daripada menunggalkan berpuasa hari ke-10 macam Jumaat. Lafaznya macam tu. Dalam i'anah ada sebut. Supaya apa? Nak mengelakkan daripada menunggalkan puasa 10 Muharram seperti menunggalkan puasa hari Jumaat. Jadi bila ditasbihkan, dia seolah-olah zahirnya menampakkan bahawasanya seperti mana menunggalkan puasa pada hari Jumaat itu makruh, maka menunggalkan puasa pada hari Ashura pun makruh. Tapi itu dhaif. Itu zahir sahaja. Maka dalam kitab ini dinakalkan daripada kitab Al-Um. Wa fil la ba'sa an yufridahu. La ba'sa an yufridahu. Nampak? Jadi itu penting tu. Wa fil ni la ba'sa an yufridahu ni boleh kita kata nak isyarat kepada rad. Kalau ada yang mengatakan makruh untuk hanya berpuasa pada 10 Muharram. Dia punya sebab dia kenapa? Kita kata tidak boleh dikiaskan antara makruhnya menunggalkan puasa pada hari Jumaat dengan menunggalkan puasa pada hari Ashura. Tidak boleh dikiaskan. Sebab apa? Sebabnya tidak ada larangan. Li'adami wurudi nahyin fihi. Fihi itu kembali kepada al-ifradu sawmi yaumi Ashura. Bi khilafi ifradi sawmi yaumil Jum'ah. Jadi mana boleh samakan menunggalkan puasa hari Jumaat dengan menunggalkan puasa hari Ashura? Kita tak boleh samakan. Kerana untuk puasa hari Jumaat sahaja ada hadis. Ada hadis yang melarang. Dan puasa pada hari Ashura tidak ada hadis yang melarang secara tunggal. Dan antara hari ini dengan antara hari Jumaat dengan hari Ashura tak boleh nak dikiaskan. Tak boleh nak dikiaskan. Nanti kita tengok nanti hari Ahad dikiaskan. Tapi dia tak ada jami'. Dia tak ada jami'. Bukan kita kata tak boleh kias. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bahkan mazhab lain, kias dalam ibadat boleh. Ini pun satu masalah usulul fiqh. Kita akan baca nanti. Adakah boleh kias dalam ibadat? Boleh. Adakah boleh kias dalam ibadat? Boleh. Berapa banyak benda yang dikiaskan dalam ibadat. Ni masalah. Kadang-kadang berlaku pertentangan kerana mereka yang tak bersetuju dengan kita ni, dia tak bersetuju dengan kaedah ni. Sedangkan ulama' menyatakan boleh kias. Bukan ulama' menyatakan lah. Memang praktikalnya berlaku. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i mengatakan sesuatu ibadat itu disunatkan kerana kias. Kerana apa? Kerana dikiaskan. Jadi kias dalam ibadat ni boleh. Sama ada kias mengisbatkan ataupun kias melarang. Boleh. Kias mengisbatkan boleh. Maksudnya kita isbatkan satu ibadat yang tak disebut secara sharih, tapi dikiaskan. Okey, contohnya kan. Contohnya as-salatu jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah ini adalah panggilan untuk memanggil orang mengerjakan sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Cuba tengok. As-salatu jami'ah ini dia warid dalam apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah warid
Warid apa? Warid dalam bab sembahyang istisqa. Misalnya, tetapi dikiaskan apa sahaja sembahyang yang disunatkan berjemaah, maka cara nak panggil adalah as-salatu jami'ah. Jadi masalah usul apa yang kita ada sentuh malam ni tentang masalah al-qiyas fil ibadah. Okey, nampak tak? Jadi bukan kita tolak pandangan ini atas dasar tak boleh kias pada ibadat. Boleh. Tetapi dalam surah ini tak boleh kias antara puasa Ashura dengan puasa dengan menunggalkan puasa pada hari Jumaat. Tidak ada jamak untuk kita hukum makruh, seperti mana ada hadis yang sahih yang melarang daripada menunggalkan puasa pada hari Jumaat. Okey? Jadi Imam Syafi'i sendiri sebut dalam kitab Imam Syafi'i sendiri menyebut dalam kitab perihal apa? Perihal perkara ini. Perihal perkara ini. Okey. Amma ahadithul iktihal. Ni. Wa amma ahadithul iktihal wal ghusl wa tatayyub fi yaumi Ashura famin wad'il kadzabin. Nampak ni? Sekarang ni musannif ingin menyebut tentang ada orang mengatakan bahawasanya pada hari Ashura disunatkan bercelak, iktihal, bercelak, mandi, memakai wangian. Maka famin wad'il kadzabin. Ini masalah hadis lah. Masalah hadis. Maksudnya sekarang ni dia punya perbincangan akan jadilah. Untuk hari Ashura ni. Untuk hari Ashura. Apakah ada amalan khas selain daripada puasa? Ada tak amalan khas? Ada hadis yang menyatakan disunatkan pada hari Ashura untuk bercelak. Disunatkan pada hari Ashura untuk mandi. Disunatkan pada hari Ashura untuk pakai minyak. Nampak tak? Maka jawapan dia ringkas je. Tidak ada amalan khas pada hari Ashura selain daripada dua saja. Ada dua saja amalan khas pada hari Ashura. Apa dia amalan khas tersebut? Pertama, puasa. Yang kedua, at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Itu je. Berbelanja besar kepada ahli keluarga. Nampak tak? Khalas. Habis. Tentang hari Ashura. Okey? Faham?
uh, Syekh Muhammad bin Ahmad Amu ada tulis kitab tentang hadis-hadis tentang hari Ashura. Dia hari Ashura ni banyak diriwayatkan, tapi banyaknya riwayat Israiliyat. Contohnya, pada hari Ashura kapal Nabi Nuh berlabuh misalnya. Pada hari Ashura Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api misalnya. Dalam banyak-banyak riwayat tentang hari Ashura ni, tentang peristiwa, tadi amal. Dalam banyak-banyak riwayat tentang peristiwa hari Ashura, riwayat yang paling makbul satu je, bukan makbul sajalah, sahih, iaitu bahawasanya pada hari Ashura Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Itu paling betul. Yang lain riwayat Israiliyat. Okey? Pada hari Ashura, kisah yang dinisbahkan kepada hari Ashura yang sabit, apa dia? Satu je, iaitu Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Maksudnya peristiwa mereka melepasi Laut Mati, Laut Merah, dan selamat daripada Firaun. Jadi masalah pada hari Ashura, okey, tak ada. Tak ada. Nabi Musa selamat. Dan satu lagi, hadis at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Dua je. Kalau tentang amal, puasa, dan at-tawsi'ah 'alal 'iyal, berbelanja besar atas ahli keluarga. Itu sahaja yang ada. Kalau tak silap, Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari ada mentahkikkan tentang beliau, ataupun adalah adik-beradik Al-Ghumariyin yang mentahkikkan tentang hadis at-tawsi'atu 'alal 'iyal. At-tawsi'atu 'alal 'iyal. Maksudnya, di hari Ashura disunatkan berbelanja besar kepada ahli keluarga. Okey, saya nak baca sikit komen ulama tentang at-tawsi'atu 'alal 'iyal. At-tawsi'ah 'alal 'iyal. Kalau kita baca dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif, beliau menyebut bahawasanya dalam banyak-banyak hadis yang diriwayatkan tentang hari Ashura, maka hadis tawsi'atu 'alal 'iyal adalah hadis yang adalah. Kalau tak silap begitu. Jadi Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari ada membahaskan tentang hadis ini, dan kesimpulannya hadis itu adalah sahih, boleh dipakai. Okey, saya baca sikit tentang komen Ibni Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'ab. Dalam kitab apa? Al-I'ab. Dalam kitab Al-I'ab, Ibni Hajar Al-Haytami berkata, wa yusannu at-tawsi'atu 'alal 'iyal fi yaumi Ashura. Disunat berbelanja besar kepada ahli keluarga pada hari Ashura, supaya Allah meluaskan rezeki seseorang itu selama setahun. Dalam hadis berbunyi, man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Ashura, wassa'a Allahu 'alaihi as-sanatah. Rawahu at-Tabrani wal Baihaqi. Rawahu at-Tabrani wal Baihaqi. Qala Jabir bin Abdullah. Perawi hadis ini namanya Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini, yang mengatakan siapa yang hari Ashura berbelanja besar pada ahli keluarganya, Allah akan luaskan rezekinya selama setahun. Beliau ini meriwayatkan hadis ini, beliau kata jarrabnahu,
fawajadnahu kazalika. Abu Zubair, perawi daripada Jabir bin Abdullah, bila meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan perkara yang sama, jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Kemudian Syu'bah meriwayat daripada Abu Zubair, cakap benda yang sama, jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Ada satu riwayat hadis itu berbunyi, man wassa ala iyali yawma Ashura wassa Allah Ta'ala alaihi wa ala iyali ila mithliha minas sanatil muqbila wa ana dhaminu law. Jadi ini masa kita duduk Yaman, Syekh ingatkanlah hari Ashura ni. Memang segi pengalamannya, siapa hari Ashura belanja besar, belanja anak mainan, belanja isteri gelang emas misalnya. Jadi sepanjang setahun Allah akan mudahkan rezekinya. Okey? Ada riwayat lafaznya, siapa yang belanja besar pada hari Ashura kepada keluarganya, Allah akan luaskan rezekinya, rezeki keluarganya sehingga setahun. Dan aku menjadi penjamin kepadanya. Dan kata Ibn Hajar Al-Haytami, wal hadith lahu turuqun adidah, law furida anna ghairu sahihah, lakana انضمام بعضها إلى بعض يفيد قوة ويصح الاحتجاج به كما قاله البيهقي. كيف وقد صح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدين ومن ثم اعترضوا على ابن الجوزي في جزمه بوضعه. Nampak? Jadi belanja besar pada hari Ashura, pada Iyal. Jadi boleh tengok kitab yang dikarang oleh keluarga Ghumariyin, kalau tak silap Sidi Abdullah, mentahqiqkan status hadis at-tawsi'ah 'ala al-'iyal. Siapa tahu nama dia? Boleh, siapa tahu nama kitab tu? Siapa ada kat sini? Syauqi ada, Ustaz Syauqi. Apa nama kitab tu? Kalau tak silap saya ada tentang, maknanya mentarjihkan hadis ini sahih. Okey? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi memang siapa perawi hadis ni? Syu'bah, riwayat daripada Abu Zubair, riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Ketiga-tiga perawi ni mengatakan jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Siapa dia? Syu'bah, riwayat daripada Abu Zubair, riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Mereka ni riwayatkan hadis ini dan mereka semua berkata, kami telah ada pengalaman. Bukan cubalah, kami telah buat. Dan memang kami dapati seperti yang disebutkan dalam hadis. Allah memberi keluasan rezeki. InsyaAllah dimudahkan rezeki. Okey? Khalas. Kita masuk seterusnya. Buat bubur tausiah atas iyal. Dia tausiah ni, dia bukan niat. Apa tu nama kita ada? Hadiyatus Safra. Bitashih hadidi tausiah ala al-iyal. Itu karangan siapa, Ustaz Abdul Rahman? Sidi Abdullah. Sidi Abdullah ke Abdul Aziz Al-Ghumari? Jadi kalau buat bubur tak jadi tausiah alal iyal. Tak jadi tausiah alal bubur. Orang kampung yang makan. Ni nak bagi kat keluarga, iyal yang kita tanggung. Ayah ke, ibu ke, siapa yang kita tanggung lah. Keluarga. Ifraduhu. Sidi apa? Sidi Ahmad. Sidi Ahmad. Sidi Ahmad yang karang kita ni. Sidi
Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Okey? Siddiq Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Okey? Itu tengok tu. Dalam kitab I'ab pun Ibni Hajar sebut, bahkan Zain Al-Iraqi telah mentashihkan sebahagian turuk bagi hadis ini. Maknanya hadis ini bukan hanya setakat hasan li ghairihi, tetapi disahihkan. Sebab itu ulama telah rad Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi memasukkan hadis at-tawsiyah 'ala al-'iyal ini termasuk dalam hadis yang maudhu'. Hadis yang dusta. Tidak. Dia bukan sekadar dhaif pun tak. Dia ni atas lagi. Sebab itu Sidi Ahmad bin Siddiq ada karang kitab untuk menyatakan bahawasanya hukum hadis itu adalah sahih. Okey, boleh amal lah lepas ni. Boleh amal, insya-Allah. Terus. Wa saumu sittati ayyamin min Syawal. Wa saum sittati ayyamin min Syawal. Maksudnya apa? Ataf kepada wa yusannu mutaakidan saumu sittati ayyamin min syahri Syawal. Min syahri Syawal. Fakih, ambil ni. Ambil kitab atas tu. Tu, atas tu tak ada. Atas katil. Tengok. Okey. Buah kalender. Sekarang ni kita masuk pula masalah puasa 6. Masalah puasa 6. Masalah puasa 6. Masalah puasa 6. Okey, sekarang ni kita tengok pula masalah puasa 6. Okey. Sebelum tu, sebelum kita nak masuk ibarat yang seterusnya, saya nak baca sikit daripada kitab Sidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari yang bertajuk Ghayatul Ihsan fi Fadli Zakatil Fitri wa Fadli Syahri Ramadan. Kita nak baca satu tajuk je. Tentang kaifa kana bad'us siyam. Bagaimanakah puasa bermula? Thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yawm Ashura tasumu Quraisy fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bi siyamihi. Falamma nazala Ramadan kana Ramadanul fariidah wa turika Ashura fakana man syaa'a samahu wa man syaa'a lam yasumhu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan di Mekah lagi Nabi telah berpuasa Ashura. Bukan hanya di Madinah. Kerana orang Quraisy pun zaman jahiliah mereka puasa Ashura. Wa fi sahihain an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Ashura yasumuhu ahlul jahiliyah
فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن لم يشاء لم يصمه. وفي الصحيحين أيضا عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنهما وهو يطعم أي يأكل فقال يا أبا عبد الرحمن اليوم عاشوراء فقال ابن مسعود كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فادنوا فكل. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Sekarang ni dalam dua riwayat ini kita dapat tahu bahawasanya biasanya kita dengar Nabi puasa Ashura bila masuk Madinah. Tapi dalam riwayat Bukhari sendiri menunjukkan bahawasanya Nabi telah puasa di zaman sebelum datang ke kota Madinah. Dan bila Nabi tiba di kota Madinah, tengok orang Yahudi pun puasa. Sebab apa puasa? Sebab ini hari Nabi Musa diselamatkan. Lalu Nabi Musa puasa. Lalu Nabi SAW bersabda, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Jadi macam mana kita nak faham? Jadi kata Sidi Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, Qultu, Kanat Quraisyun tasumu yawma Ashura wa tu'azimuhu bi kiswatil Ka'bati fih. Adalah orang Quraisy, mereka puasa pada hari Ashura. Dan mereka mengagungkan hari Ashura dengan memakaikan Kaabah dengan kelambu baru. Dalam kitab Majalis Al-Baghindi Al-Kabir daripada Ikrimah annahu su'ila an dhalika faqala adnabat Quraisyun dhanban fil jahiliyah fa'azuma fi sudurin faqila lahum sumu Ashura yukaffar dhalika. Jadi ada dalam kitab Majalis Al-Baghindi Al-Kabir daripada Ikrimah ditanya kenapa orang Quraisy mereka puasa pada hari Ashura. Maka jawab Ikrimah, orang Quraisy pada zaman jahiliah mereka telah buat satu dosa besar dan mereka rasa berat dengan kesalahan tersebut. Lalu diberitahu kepada mereka, kamu puasalah hari Ashura, maka akan diampunkan, akan dikifaratkan. Jadi maknanya orang Quraisy dia puasa sebab kifarat dosa dia. Orang Yahudi puasa sebab mensyukuri atas nikmat diselamatkan daripada Firaun. Dan berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab, adakah Nabi SAW ataupun orang Islam pada peringkat permulaan mereka berpuasa Ashura tu sebagai puasa yang wajib. Maka dalam masalah ini Al-Hanafiyah mereka berpandangan sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa Ashura. Puasa yang wajib adalah puasa Ashura. Dan ini salah satu pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat jumhur, tidak ada puasa pun yang wajib sebelum puasa Ramadan. Tidak ada puasa Ashura dan tidak lain-lain. Jumhur berpandangan begitu. Maknanya puasa yang wajib Ramadan je, tak ada puasa yang wajib sebelum tu. Ada dua pandangan. Sidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mentarjihkan pendapat pertama. Maksudnya di sisi beliau, pendapat Hanafiyah itu lebih rajih, iaitu tahun pertama Nabi datang bersama sahabat, tahun pertama mereka puasa apa yang wajib? Puasa Ashura. Bila datangnya kewajipan puasa Ramadan, maka puasa Ashura hukumnya bertukar menjadi sunat. Okey? Itu fawaid. Saya baca sedikit daripada kitab Ghayatul Ihsan. Fi fadli zakatil fitri wa fadli syahri Ramadan. Okey. Kita sambung ibarat tentang puasa 6. Kita sambung ibarat tentang puasa 6.
Dah pukul apa jam? 10.30. Okey. Dia macam komen hilang. Komen macam tak nampak. Nampak komen? Saya tak nampak ni. Macam hilang komen lah. Oh, ada. Saya akan tak ada. Okey. Kita tengok sikit. Mungkin esok lah ni habis kita ni. Nampak gayanya esok. Esok ni. Dia walaupun perbahasan puasa sunat, tapi nampak dia jadi macam dia jadi macam panjang. Sebab dia ada fawaid-fawaid yang dibawa ke sini. Jadi insya-Allah saya nampak esok kita boleh khatamkan kitab ni. Okey. Sekarang ni kita masuk puasa 6. Kita masuk puasa 6. Wa saumu sittati ayyamin min Syawal. Lima fil khabari as-sahih anna saumaha ma'a saumi Ramadan ka siyamish dahri wa ittisaluha bi yaumil 'idi afdalu mubadaratan lil ibadah. Okey. Sekarang ni masuk tentang puasa 6. Masuk tentang apa? Puasa 6. Dan disunatkan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kerana apa yang terdapat dalam hadis yang sahih, bahwasanya berpuasa 6 bersama dengan puasa Ramadan, hukum dia adalah seperti puasa setahun. Hukumnya adalah seperti puasa setahun. Berpuasa jadi berpuasa berpuasa 6 bersama dengan puasa Ramadan. Maka dia akan dapat seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Okey. Dia masalah ni, dia masalah mentasyrik. Itu kita masa awal perbincangan dah bincang. Nanti akhir kitab ni pun ada bincang. Akhir kitab ni akan ada bincang dalam Fathul Mu'in. Okey. Dalam Fathul Mu'in akhir ada bincang. Itu pun kita dah sebut dah. Kita baca daripada Umdatul Mufti wal Mustafti. Pandangan siapa? Al-Barizi yang mengatakan, itu saya baca daripada kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Cuba tengok pandangannya macam mana. Dalam kitab ni pun ada. Dalam kitab ini, dalam kitab I'anah pun ada perbahasan.
Cuma saya nak tarik kepada poin lain. Kita nak tarik kepada poin lain. Okey? Jadi kita nak masuk poin lain. Cuba tengok lafaz hadis tu. Cuba tengok lafaz hadis tu dalam matan Fathul Mu'in. Dalam matan Fathul Mu'in sebut anna sawmaha ma'a sawmi Ramadan kasiyamid dahri. Kasiyamid dahri. Kalau ikut ad-dahar, dahar ni maksudnya umur. Dahar ni maksudnya umur. Jadi yang dimaksudkan dia ini mendapat seperti pahala dahar itu, maksudnya kalau dia puasa setiap tahun. Faham tak? Macam mana kita nak faham ni? Kita nak faham perkataan kana kasiyamid dahar tu. Siapa yang puasa 6? Siapa yang Dia soalannya, cuba tengok ni, nak faham ni. Dalam matan Fathul Mu'in sebut, siapa yang puasa sebulan, kemudian disusuli dengan puasa 6, dia seperti berpuasa seumur hidup, dahar. Jadi, macam mana pula dia berpuasa seumur hidup? Kalau yang kita biasa dengar, dia akan dapat pahala puasa setahun. Jadi macam mana nak faham? Jadi nak faham dia begini. Nak faham dia. I'anah pun ada bantu kita untuk faham. Yang dimaksudkan, orang ini, kalau dia nak dapat pahala puasa setahun, dia kena buat puasa sebulan dan puasa 6 setiap tahun. Kalau memang itu amalan dia, maka dia ini seperti berpuasa seumur hidup. Maksudnya setiap tahun dia puasa. Pahala lah. Segi pahala. Nampak tak? Macam mana nak faham? Dalam riwayat kata, kana kasiyamid dahar. Dalam riwayat yang lain, setahun. Jadi, dalam i'anah, dia bantu kita. Dia kata, yang merujuk kepada dia seperti berpuasa setahun, ya, berpuasa dahar ini, seumur hidup dia, iaitu kalau dia berterusan. Kalau apa? Kalau dia berterusan mengamalkan puasa sebulan dan puasa 6. Jadi kalau dia menjadikan amalan dia begitu, setiap sebulan dan 6 dapat pahala setahun. Sebulan dan 6 dapat pahala setahun. Kalau dia buat sampai mati, dia ini seolah-olahnya dapat pahala sentiasa berterusan. Sentiasa berterusan berpuasa. Okey? Sentiasa berterusan berpuasa. Itu satu poin. Faham tak poin ni? Faham tak? Poin yang ni, yang kita nak jamakkan pemahaman ni, tentang masalah ibarat kasiyamid dahar. Tapi dalam riwayat yang lain, fadzalika siyamus sanah. Kasiyamid dahar. Dalam satu lagi, fadzalika siyamus sanah. Macam mana nak faham? Jadi keterangan telah disebutkan tadi. Okey? Itu poin yang pertama. Okey, poin yang pertama. Poin yang kedua. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua, orang akan tanya,
Kan hadis sebut. Kenapa puasa Ramadan dengan puasa 6 dia akan dapat pahala setahun? Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau dia puasa sebulan Ramadan, dia berpuasa sebulan Ramadan, satu hari kira 10 hari. Jadi 30 kali 10, 30 kali 10, 300. Dan kalau dia puasa 6 lagi, 60, 360. 360 adalah jumlah bagi hari-hari dalam setahun. Betul tak? Tapi dia akan ada satu iskal. Dia punya iskal dia. Okey, kalau satu orang tu dia 6 hari tu, kalau 6 hari tu dia puasa tapi bulan lepas Syawal. Dia tak puasa dalam bulan Syawal. Dia puasa selepas bulan Syawal. 6 hari juga. Betul tak? 6 hari juga. Jadi 6 hari setiap amalan digandakan 10. Jadi bila 10, 60, jadi sama juga setahun. Jadi macam mana nak faham? Jadi kalau macam tu, apa dia khususiat? Dia punya soalan dia, apa dia kelebihan berpuasa pada bulan Syawal? Kalau dia puasa bulan luar bulan Syawal pun dapat 1, dapat 10. Innal hasanat bi asyrati amsalihah. Jadi macam mana faham? Jadi ulama faham macam ni. Ini yang kedua, masalah kedua. Jadi kita faham macam ni. Ulama menyebut dia punya beza dia antara dia puasa sebulan Ramadan campur 6 hari bulan Syawal dengan puasa Ramadan campur 6 hari tapi bulan Syawal. Beza dia ialah apa? Kalau dia berpuasa bulan Ramadan 30 hari campur 6 hari bulan Syawal, dia akan dapat pahala wajib setahun. 60 hari tu, 30 tu memang wajib lah, 300 sebab puasa Ramadan. 60 yang 6 kali 10 itu, dia akan dapat pahala fardu. Dia akan dapat pahala fardu. Nampak tak? So, bila dia dapat pahala fardu, itulah beza dia kalau dia berpuasa 30 hari bulan Ramadan, dapat 300. 6 hari bulan lain, selain Syawal, dapat 60 tapi pahala sunat. Tak samalah. Nampak tak dia punya cara tu ulama nak faham. Okey, itu masalah yang kedua. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga. Okey. Jadi masalah yang ketiga tu saya dah baca hari tu dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Khulasahnya kita dah baca kan. Boleh menggabungkan antara puasa Ramadan, puasa qada dengan puasa 6. Boleh menggabungkan. Cuma ada khilaf daripada segi dapat pahala khas ataupun tak dapat pahala di antara Ibn Hajar dan juga Imam Ar-Ramli. Imam Ramli. Maksudnya khulasanya siapa yang tak dia bulan Ramadan tu dia tidak berpuasa penuh. Macam perempuan haid kan. Kalau dia puasa 6 gabung dengan puasa qada, dia dapat dia dikira puasa 6. Tapi pahala dia tak sama dengan pahala orang yang pada bulan Ramadan dia berpuasa penuh. Sebab itu hari itu ada soalan ditanya, yang mana lebih afdal antara dia puasa qada gabung dengan puasa 6 dengan dia puasa qada asing, puasa 6 asing. Maka jawapan dia sudah tentu puasa secara berasingan itu lebih afdal. Nampak tak? Akan ada lagi ni kat ujung kitab ni pembahasan tentang masalah tasyrik. Jangan takut. Wattisaluha biyaumil 'idi afdalu. Jadi puasa 6 ni bagusnya dilakukan bersambung dengan
hari raya. Maknanya raya kedua terus puasa 6. Elat dia mubadaratan lil ibadah, untuk bersegera dalam melakukan ibadah. Okey? Habis. Akan ada ni Abu Nuaim Abdul Ghani. Akan ada lagi masalah tasyrik, tapi khulasahnya saya dah sebut dan boleh baca dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Beliau sebut, beliau ada tarjih yang berbeza. Beliau ada tarjih yang berbeza tentang masalah dapat pahala ni. Di sisi beliau, kalau orang tu dia gabung puasa 6 dengan puasa qada, dia dapat puasa 6 tapi dia tak dapat pahala khas, tak dapat. Pahala seperti puasa setahun tu dia tak dapat. Itu di sisi siapa? Itu di sisi pengarang Umdatul Mufti wal Mustafti. Okey? Jadi dia ada dua masalah berbeza. Adakah sah menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada? Itu satu masalah. Masalah yang kedua, adakah dapat pahala yang sama seperti yang dijanjikan, iaitu kana kasiyamid dahri ataupun kasiyamid sanah. Itu masalah lain. Jadi masalah boleh gabung, masalah lain. Sah tak gabung, masalah lain. Masalah dapat pahala setahun, itu masalah lain. Okey? Itu masalah lain. Dan dalam kedua-dua masalah tu ada khilaf. Tadi kita dah sebut antara Ibnu Hajar, Imam Ramli, dia ada beza dari segi kalau orang tu dia puasa qada masa bulan Syawal, dia perlu tak niat sekali puasa 6 untuk dia dikira puasa 6. Nak dapat pahala khas. Jadi Imam Ibnu Hajar kata kena niat, barulah dia dapat pahala khas. Kalau Imam Ramli kata tak perlu niat. Jadi itu ada beza tu. Seperti mana perbezaan mereka dalam bab tahiyatul masjid. Okey, kita baca sikit lagi. Wa ayyamil layali al-bidi wa hiya 13 wa taliyah li sihhatil amri bi sawmiha lianna sawma thalatha ka sawmi ash-shahr idh al-hasanatu bi 10 amthaliha wa min thumma tahsulu sunnatu bi thalathatin ghayriha lakinnaha afdalu wa yubaddalu 'ala al-awjuh 13 ذي الحجة بسادس عشره وقال الجلال البلقيني لا بل يسقط ويسن صوم أيام سود وهي 28 وتالية. Okey, ini sikit lagi berkaitan dengan puasa hari putih dengan puasa hari hitam, ayyamil bid dengan ayyam as-sud. Okey, ayyam al-bid dengan ayyam as-sud. Disunatkan berpuasa pada hari-hari bagi malam-malam putih. Nampak tak? Cantik ni. Tengok dalam kitab Fathul Mu'in. Biasanya kita sebut ayyam al-bid. Ayyam al-bid. Maka dalam syarah, beliau takdirkan ayyamil layalil bid. Dalam i'anah bagi tahu kenapa? Apakah hikmah, apakah ilatnya syarih mentakdirkan layali. Selalu kita sebut puasa hari putih kan, ayyamil bid. Kerana apa? Kerana kata i'anah yang disifatkan dengan putih ni bukan siang, ayyam, bukan siang tapi malam. Sebab itu takdirnya berpuasa pada siang bagi malam putih. Okey? Faham tak, Aliyah? Berpuasa bagi siang bagi malam putih. Siang bagi malam putih. Okey? Apa dia tu hari putih? Hari putih ni hari apa? Hari ke-13. Hari ke-13, 14, 15. Okey, itu hari putih. Sebab apa disunatkan puasa hari putih? Kerana sahnya perintah menyuruh puasa pada hari tersebut. Yang lafaznya idza sumta minasyahri salasan fasum 13 wa 14 wa 15. Hadis riwayat apa ni? Riwayat Ahmad.
Hadis hasan. Li'anna sawma thalasa ka sawmi syahri. Sebab apa? Sebab apa puasa 3 hari tu? Kerana berpuasa. Ada satu riwayat ayyamin min kulli syahr faqad samat dahra kullah. Nampak? Jadi cara kita nak faham sama macam kita faham puasa 6. Macam mana kita nak faham? Cara kita nak faham ialah sama macam puasa 6. Siapa boleh terangkan? Tadi kan, dalam puasa 6, siapa puasa 6 dengan sebulan, dia macam puasa seumur hidup. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, dia macam puasa seumur hidup. Tapi ada riwayat kata dia seperti puasa sebulan. Jadi macam mana? Macam mana kita nak faham riwayat tersebut? Ada riwayat kata dapat pahala sebulan. Ada riwayat kata dapat pahala setahun. Jadi macam mana tu? Nak jamakkan riwayat tu. Tadi kan dah sebut dah tadi. Tadi dah sebut dalam kitab yang ada cara taujih dia macam ni. Tu macam Ustaz Usno sebut tu. Dia yang dimaksudkan kalau siapa puasa 3 hari setiap bulan dia dapat pahala puasa setahun, iaitu kalau dia memang berterusan amalkan macam ni, daiman. Dia takdir dia daiman. Itu. Tapi kalau satu orang itu dia adalah puasa 3 hari dalam sebulan, untuk bulan tu dia dapat pahala sebulan lah. Jadi itu. Itu. Jadi itu nampak tak? Ini pun kita belajar bagaimana menjamakkan antara dua hadis. Okey. Idzil hasanatu bi asyri amsalha. Kerana ganjaran itu dia 10 kali ganda. Wa min thamma tahsulu sunnatu bi salasi ghairiha. Bi salasi ghairiha. Nampak? Jadi kalau macam tu, kalau dia punya elak dia dapat pahala setahun tu, sebabnya adalah satu hari kira 10. Kalau itu sebab dia, jadi tak semestinya lah dia puasa pada tarikh 13, 14, 15, betul tak? 13, 14, 15. Dia puasa 1, 2, 3 pun dapat 10 juga. Dia puasa, kalau elak dia ialah kerana satu hari kali 10 kan? Okey, kalau macam tu, kalau dia puasa hari lain 3 hari, dapat juga 10. 10, 10, dapat 30. Sebulan juga. Ini satu faedah yang baru. Benda ni pun dalam i'anah disebut. Seperti mana yang disebut oleh Imam As-Subki. Dia macam ni nak faham. Dia ada 2 tuntutan. Satu tuntutan ataupun galakan puasa 3 hari dalam masa sebulan. Ada 3 hari kita puasa. Satu lagi, 3 hari yang afdal tu, 3 hari yang kita nak puasa tu, kalau kita nak puasa, kita ambil lah hari ke-13, 14, 15. Jadi dalam Imam Subki kata, siapa yang dia berpuasa 13, 14, 15, dia telah amalkan 2 sunnah. Dua sunnah. Sunnah pertama, dia telah amalkan puasa 3 hari. Sunnah pertama, dia telah amalkan puasa 3 hari. Sunnah kedua, dia telah amalkan berpuasa pada tarikh 13, 14, 15. Nampak cantik? Menarik tu.
Dia akan dapat begitu. Okey? La, itu yang dimasukkan tu. Lakinnaha afdalu. Maknanya, puasa 3 hari mana pun tetap kali 10. Tetapi 10. Tetapi 10 yang dia kerjakan daripada 13, 14, 15, maka itu lebih apa? Itu lebih afdal. Habis. Okey? Itu habis. Okey, masalah yang terakhir tentang puasa 3 hari ni. Dia punya isu dia, kita tahu kan dalam mazhab Syafi'i, hari raya haji yang jatuh pada 10 Zulhijjah tak boleh nak puasa. Kemudian hari tasyrik. Sebelas, 12, 13. Nampak? Jadi orang tanya soalan. Jadi kalau 13 Zulhijjah tak boleh nak puasa sebab hari itu hari tasyrik. Hukumnya haram. Hukumnya haram kan? Maka ulama khilaf. 13 Zulhijjah yang kita tak dapat puasa tu, adakah boleh diganti atau dia kira burn macam tu je? Ada khilaf. Tetapi disebut di sini wa yubaddalu 'alal aujah salisu ashari dzilhijjati bisadisi asharih. Ada khilaf, tetapi yang rajihnya boleh tukar. Maknanya pada tarikh Zulhijjah 9, pada tarikh Zulhijjah 13 kita tak boleh puasa, kita ganti dengan hari ke-16. 16 tu kira ganti hari ke-13. Jadi 14, 15, 16 dapat juga dia 3 hari. Wa qala al-Jalalul Bulqini la. Di sisi Jalal Bulqini tidak boleh tukar. Bas. Untuk bulan Zulhijjah tak ada puasa hari putih melainkan 2 hari saja. Itu yang dimaksudkan khilaf. Habis. Wa yusannu sawmu ayyami sud wa hiya thaminu wal 'ishruna wa taliyah. Disunatkan untuk berpuasa pada hari hitam. Okey? Ni akhir sekali ni. Disunatkan puasa hari hitam. Disunatkan puasa hari hitam. Dalam i'anah dia kata sepatutnya kena takdir macam tadi. Wa yusannu sawmu ayyamil layalis sud. Jadi mungkin syarih kata kau tadi takdir sendirilah. Tadi kan aku dah takdir. Yang ni kau pula takdir. Begitu kot. Jadi disunatkan berpuasa pada siang bagi malam sud. Jadi siang bagi malam sud ni adalah 28, 29, 30. 30. Dia pun isu dia sama. Kalau bulan tu 29, macam mana kita nak puasa yang 30? Ganti dengan 1 hari bulan. Ganti dengan 1 hari bulan. Khalas. Habis. Ini puasa Isnin dan Khamis.
Alas. Puasa hitam. Jadi ini puasa Isnin, Khamis. Puasa hari yang haram. Okey, esok ni tentang masalah puasa Isnin Khamis ni, dia ada juga isu tentang Syaban. Ingat tak? Ada orang kata hadis tentang amal itu ditulis, buku tu ditulis buku tu ditulis hari Syaban kan? Esok ada perbincangannya. Esok ada perbincangannya. Jadi kita nak ni ya, saya ingat esok ni boleh khatam ni. Esok kita boleh khatam insya-Allah. Nak buat kenduri pun jauh. Esok kita boleh khatam insya-Allah. Esok boleh khatam. Cuba tengok ni. Bab zakat fitrah ni. Bab zakat fitrah panjang ke? Cuba tengok bab zakat fitrah. Saya tengok ni bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah ni pendek je. Bab zakat fitrah ni 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Gini. Habis bab puasa ni, kita baca dulu bab zakat fitrah. Okey. Habis bab puasa ni, kita baca bab zakat fitrah. Tengok bab zakat fitrah. Lepas tu, lepas bab zakat fitrah, zakat fitrah lepas ni. Zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah tak panjang. Okey, cuba tengok siapa pakai kitab yang matan je. Faslun fi ada'iz zakah. Sebab bab zakat saya tengok ni panjang. Bab zakat siapa tengok bab zakat berapa muka surat bab zakat? Bab zakat berapa muka surat?
Siapa ada yang matan je? Kalau i'anah saya ni 100 lebih. Ahmad Nawawi pakai matan saja Itu matan Azim. Okey, bab puasa yang kita baca baru ni sampai habis. Bab puasa berapa muka surat bab puasa? Bab puasa. Apa 8 helai itu bab puasa. $23 muka surat. Apa tu? Azim. Bab puasa berapa muka surat? Puasa. $24 tu puasa ke zakat? Okey. Kita akan baca zakat fitrah. Lepas kita baca zakat fitrah, semua sekali. Sekali dengan itikaf lah. Semua sekali. Okey, kita akan baca bab zakat fitrah. Kemudian kita akan baca faslun fi ada'i zakah. Maksudnya lepas zakat fitrah kita akan sambung cara pembayaran zakat. Cara pembayaran zakat. Jadi cara pembayaran zakat tu dia ada masuk sekali dengan asnaf. Ada. Dia sebenarnya dia bab zakat tu dia masuk sekali bab pembahagian harta ghanimah. Jadi kita tak payahlah masuk situ. Okey. Bab zakat fitrah, lepas tu kita cuba masuk bab selepas tu, faslun fi ada'iz zakah. Jadi dalam faslun fi ada'iz zakah ni cara bayar zakat dan asnaf. Jadi kita tak perlu baca lagi bab ghanimah dan fai, sebab dia hujung tu dia ada masalah faslun fi qismatil ghanimah wal fai. Itu kita tak baca. So kalau habis kita baca depan balik. Okey? Kita baca depan. Maksudnya kita baca faslun fi ada'i zakat sampai habis asnaf. Kita tolak bab ghanimah dan fai. Kemudian kita baca depan kalau ada masa. Tapi pelajaran kita ni paling lama pun sampai Ramadan lah. Bulan Syaban. Bulan Ramadan kita cuti. Kita cuti. Jadi sampai kalau PKP sampai Syawal pun kita tak boleh nak baca Ramadan lah. Kita hanya baca pada bulan Syaban insya-Allah. Okey? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.